Okey, kita ada subtopik 5.3.4. Ini adalah teknik yang keempat dalam integration. So, teknik yang keempat ni dinamakan sebagai integration by partial fraction. So, pengamiran secara partial fraction in Malay kita katakan dia pecahan separa. Tapi kita sepatutnya partial fraction ni dia punya basic konsepnya, awak punya asasnya awak dah belajar dalam algebra. Okey, dalam algebra chapter 2. Okey. So, dalam algebra chapter 2, insya-Allah, dan saya harap anda semua memang dah lalui partial fraction ni. So, partial fraction ni kita guna juga dalam integration. Nampak tak knowledge kita ni sentiasa kata orang kita sentiasa akan guna pakai dia. Okey, kalau tak dekat cara tu, cara yang ini kita akan pakai dia. Jadi jangan berhenti mencari ilmu. Okey, so dalam integration by partial fraction kita ada dua langkah sahaja. Dua langkah ni, langkah yang pertama ni sebenarnya ada pelbagai langkah dalamnya yang mana dia awak dah belajar dalam algebra. Jadi di expect pelajar dalam chapter 5 kita punya kursus ni awak dah pandai buat partial fraction, just terus integrate. Right? Okey, kita perhatikan dekat sini sebelum kita proceed dengan buat latihan, saya just nak lalui sekali sahaja. Ini adalah step untuk partial fraction, okey, yang awak dah sepatutnya belajar dalam algebra. Bila kita nak buat dia punya function itu, decomposekan dia, satu pecahan kepada dua pecahan, awak mesti tahu untuk tekniknya mesti differentiatekan factorizekan denominator. Kemudian awak kena asingkan dua, kalau faktornya ada dua, dia kena jadi dua pecahan, asingkan dan letakkan constant A, B, C ataupun sebagainya. Kemudian anda mestilah samakan penyebut. Kemudian dapatkan fungsi untuk dia punya numerator. Kemudian anda mesti solve. Okey, anda punya constant yang anda dah wujudkan tadi, A, B, C dan sebagainya tu anda kena solve, dapatkan nilai A dan B. Okey, dapatkan nilai A dan B tu dan kemaskini anda punya partial fraction. Okey. So ni antara contoh partial fraction yang sepatutnya anda dah tahulah. Okey, kita kembali ke kita punya subtopik di sini. Okey, example L. Okey, so soalannya adalah evaluate the following integral by using integration by partial fraction. Dia suruh kita integrate soalan ABC ni dengan menggunakan partial fraction. So awak tak boleh lah suka-suka nak tukar guna teknik substitution lah madam. Macam boleh je, jangan. Okey, kalau dah kata guna partial, maksudnya soalan ini sesuai dan perlu diselesaikan menggunakan teknik partial. So, untuk A, okey, kita perhatikan yang A. Yang A ni, dia punya soalan adalah 2x tambah 1 dibahagikan dengan x kuasa 2, tolak 2x dan ditolak dengan 3 terhadap dx. Okey. So A ni jawapannya dah ada. Kita just nak lalu sekali lalu. Okey, sekali lalu saja. So untuk A. Okey. Tengok di bawah. Okey, untuk soalan A ni, okey, kita ambil dia punya fungsinya dulu. Ini step 1. Okey, ambil dia punya fungsi fx yang di dalam ni. Jangan ambil yang simbol sebab kita nak buat partial fraction dulu. So, kita akan buat dia punya partial fraction. Denominatornya kita akan denominatornya akan di factorize.
Lepas dah factorize, kita akan lihat ada dua faktor. So, kita akan buka dia kepada dua pecahan. Faktor yang pertama, atasnya kita tulis A dan faktor yang kedua, atasnya tulis B. Okey, kemudian faktor step yang tadi ni kita akan teruskan dengan kita kena samakan balik denominator. Okey. So, untuk samakan balik denominator, kita kena nak samakan denominator kan kita tahu kan, X tambah 1 kena darab dengan X tolak 3, jadi B pun kena darab dengan X tolak 3. Kemudian yang A ni dengan X tolak 3 ni kena darab dengan X tambah 1. So, kalau ikutkan, kalau nak samakan, dia akan jadi A X tambah 1 bahagi X tolak 3 X tambah 1 tambah B ni X tambah 1. Ini pula nak samakan dengan sebelah, kena darab dengan X tolak 3. Atas pun darab X tolak 3. Jadi bila fungsi ni dah tahu darab apa, nampak macam darab silang je sebenarnya. So kita just akan buat satu sahaja per panjang-panjang macam ni, per X tolak 3 X darab X tambah 1 A X tambah 1 tambah B X tolak 3. Okey, kemudian bila dah siap samakan penyebut, anda perlu ambil numerator. Numerator yang atas numerator ambil daripada right hand side dengan left hand side, dua-dua ambil 2x tambah 1 disamakan dengan A X tambah 1 tambah B X tolak 3. Okey, siap. Okey, kemudian A dengan B tu perlu diselesaikan. Selesaikan tu maknanya tahu nilainya. Tak mahu ada huruf A dengan B. Okey, kita nak tahu nombornya berapa. Jadi, untuk selesaikan A dan B tu, kita perlu letkan X. So, bila kita letkan X sama dengan negatif 1. Okey, letkan X negatif 1. Secara tak langsung, A kita akan jadi 0. Okay, A kita jadi 0. Tapi B kita akan ada nilai. So, kita dapat B 1/4. Dan apabila nak dapatkan yang A pula, kita kena letkan B kita supaya jadi 0. So, kita kena let X sama dengan 3. Masukkan nilai dan kita dapat A kita 7/4. So, kita kena kemaskinikan balik A dan B kita ke dalam fungsi lah. Okey, fungsi kita, fungsi yang mana yang nak dimasukkan balik A dengan B tu, madam? Fungsi yang ada dua bahagian ni, A dan B ni. Okey, bila kita dah masukkan, dah masukkan kita punya nilai A dan B, maksudnya kita dah siap partial fraction. Jadi, kita akan pindah ke step yang kedua. Okey, step yang kedua, dia suruh kita integrate. Jadi, bila kita integratekan dia, okey, 7/4 X tolak 3 ni boleh integrate. 7 dengan 4 ni constant. So, kalau kita tarik keluar 7 dengan 4, dia akan jadi 1/X tolak 3 dx. So, 1/X tolak 3 ni, yang bawah ni sebenarnya adalah kuasa 1. Kalau bawa naik atas, dia akan jadi kuasa negatif 1. Yang mana dalam rules yang kita dah pernah belajar sebelum ni, kalau kuasanya adalah kuasa negatif 1, dia akan jadi ln. So, dia akan jadi 7/4 ln X tolak 3. Okey, sama juga untuk terms yang kedua. 1/4 tarik keluar. So, kalau kita integrate, dia ada X tambah 1. X tambah 1 ni kalau dibawa naik atas semua, dia adalah kuasa negatif 1. Jadi, dia akan jadi ln X tambah 1. Okey, macam itulah cara untuk buat integration partial fraction. Okey, seterusnya. Okey, untuk soalan B, saya lepaskan anda untuk jawab, untuk cuba sendiri. Nanti saya share dia punya jawapan. Okey, untuk C, saya nak terangkan. Okey, so untuk soalan C, apa yang kita ada ialah fungsi kita adalah 2x kuasa 3 bahagi x kuasa 2 tolak x tolak 2. Okey, integrate terhadap dx. Jadi, bila anda perhatikan soalan ni, bila dilihat sesuatu fungsi tu,
macam mana kita nak buat partial fraction? Syarat pertama dia adalah mesti kenal pasti dia punya degree. Kalau degree yang dekat atas ni lagi tinggi daripada degree tertinggi di bawah, awak kena mulakan awak punya fungsi ini dengan buat long division. Okey, buat long division. Selepas buat long division, barulah diikuti dengan partial fraction. Okey, partial fraction. So, kita kena buat fungsi yang fx ni buat long division dia dulu. Barulah fungsi kita tu boleh kita proceed dengan partial fraction. Kalau kita tengok contoh sebelum ni tadi, okey, kalau awak tengok contoh yang A dan B, A ni dia tak ada buat long division sebab kuasa yang di atas adalah kuasa 1, okey. Yang bawah ni adalah kuasa 2. Jadi kuasa di atas adalah lebih rendah daripada kuasa di bawah. Sama juga untuk B. B ni kuasa di atas dia paling tinggi kuasa 1, rendah bawahnya adalah 2. Kalau C, ya, C ni kena buat long division dulu. Jadi saya nak tunjuk, kita buat dia punya contoh ni. Okay, so untuk buat dia punya long division, kita ambil dia punya fx ni. So fx ni adalah, okay, kita buat long division dulu. Okay, fungsi atas bahagi fungsi bawah. Contoh macam fungsi kita 5 bahagi 3 lah. Kalau bahasa matematik orang tulis macam ini kan, 5 bahagi 3. Bahagi bukannya square root, sorry. So kita ada fungsi 2x kuasa 3 bahagi dengan x kuasa 2 tolak x tolak 2. Okey, nak senang, kita kena nampakkan kita punya fungsi yang dalam dividen ni, kita kena nampak semua dia punya degree. So kita ada 2x kuasa 3 tambah 0x kuasa 2 tambah 0x tambah 0. Okay, supaya susunan kita tu senang lah nak dituliskan nanti. Okay, sekarang kalau kita nak buat dia punya long division, kita akan ambil first term di dalam dividen ni, bahagikan dengan first term di luar, buat kat luar. 2x kuasa 3 bahagi x kuasa 2. So, bakinya adalah 2x. So, 2x akan tuliskan di sini. Dia sama degree. So, 2x darab balik dengan pembahagi, dia dapat 2x kuasa 3. 2x darab negatif x dapat negatif 2x kuasa 2. 2x darab negatif 2 dapat negatif 4x. Lepas tu kita tolak. Okey, tolak 2 tolak 2 kosong. Kosong tolak 2 akan dapat 2x kuasa 2. Kosong tolak 4 akan jadi tambah 4x. Kosong tolak kosong, tak ada apa-apa. Okey, seterusnya ambil lagi first term di dalam bahagi first term di luar. So kita ada 2x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. So kita dapat 2. So 2 taruh atas ni 2. So 2 darab x kuasa 2, 2x kuasa 2. 2 darab negatif x tolak 2x. 2 darab negatif 2 dapat negatif 4. So operasi tolak. Okey, 2 tolak 2 kosong. 4 tolak 2 akan dapat 6x. Kosong. Okey, sini ada tambah kosong. Kosong tolak 4 akan jadi tambah 4. Okey. So sekarang bila kita perhatikan kita punya function kita ni, kita punya latest yang first term di dalam ni 6x, kuasanya lagi kecil daripada di luar. Jadi kita dah boleh stop. Jadi macam mana kita nak tulis balik kita punya fungsi kita? Okey, fungsi kita tadi kita boleh renew dia lah. Fungsi kita tadi adalah apa tadi? 2x kuasa 3 bahagi x kuasa 2 tolak x tolak 2 dx adalah sama juga dengan, okey, sama juga dengan, okey, kalau kita lihat kita punya baki
Okey, kita punya fungsi yang dapat nombor genap di atas ni adalah 2x tambah 2. So, yang bawah ni adalah balance. So, balance ni masih lagi per dengan dia punya soalan. Tambah 6x campur 4 bahagi x kuasa 2 tolak x tolak 2. Okey, ni semua integrate terhadap dx. Okey, so sekarang kalau anda perhatikan, kita dah selesai long division. Kita tinggal buat partial fraction. Jadi, bahagian mana yang nak kena buat partial fraction? Okey, anda perhatikan yang ada pecahan lah yang perlu dibuat partial fraction. Yang ini nak buat apa? Buat partial fraction kan? Yang ini integrate je lah macam biasa. Jadi, yang ini anda perlu buat partial fraction. Okey, ambil yang ni sahaja, tarik kat luar, buat partial fractionnya. Lepas tu nanti bila dah dapat dia punya constant A dan B, masukkan balik kat sini dan integrate. So, bila anda dah melalui proses partial fraction, bla bla bla, bla bla bla, anda akan dapat dia punya jawapan akhir adalah, okey, 2x kuasa 1 ni kalau integrate, dia akan jadi 2x kuasa 2 per 2. Jadi, dia adalah x kuasa 2. 2 kalau integrate akan jadi 2x. Yang ini ni, selepas anda buat partial fraction, bla bla bla, anda akan dapat dia punya jawapan adalah 16 per 3 ln x tolak 2 campur 2 per 3 ln x campur 1 campur c. Okey, perhatikan dua terms yang kat depan ni bukan datang daripada partial fraction, dia adalah hasil long division. Yang belakang ni adalah, yang ln ni adalah daripada partial fraction. Okey, boleh cuba.